Kita masih lagi dalam proses reka bentuk. Okey, ini adalah tajuk kecil yang terakhir, iaitu penilaian hasil mockup atau model. Okey, selepas kamu menghasilkan mockup ataupun model, right, kamu harus menilai. You harus test you punya produk sama ada berjaya ataupun tidak. Kenapa kamu harus test you punya mockup? Ataupun kenapa you perlu nilai you punya mockup ataupun model? Alright, untuk mengukur tahap keberkesanan produk kamu. Okay, untuk measure sama ada you punya produk boleh berfungsi ataupun tidak. Okay, ataupun boleh dijual ataupun tidak. Alright, tahap keberkesanan produk diukur berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, mematuhi kriteria project brief. Okay, ingat lagi tak project brief? Sebelum kita menghasilkan produk, you kena buat research dulu. Iaitu, you harus melengkapkan project brief kamu dahulu. Okay, adakah kamu mematuhi? Adakah betul apa yang terkandung dalam project brief? Betul atau tidak apa yang kamu hasilkan? Alright. Nombor 2, memenuhi kehendak pelanggan. Okey, adakah kamu ikut kehendak pelanggan? Right, kalau pelanggan nak design ni, adakah kamu follow design pelanggan tersebut? Alright. Nombor 3 adalah ketepatan rupa bentuk. Adakah rupa bentuk you punya beg serbaguna tepat bagaimana di dalam drawing kamu ataupun tidak? Okey. Ini adalah 3 faktor yang penting yang kamu perlu fikirkan dalam sesebuah keberkesanan produk. Penilaian mockup. Right, penilaian mockup, ingat mockup dia tidak boleh bergerak. Okey, dan dia menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati seperti paper, mounting board, box board dan sebagainya. Alright. Pengujian berdasarkan bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman. Alright, mockup kamu boleh uji dia, kamu boleh test dia dari segi bentuk, form dia, keseimbangan, stability dia, alright, dan kekuatan cantuman. Okey, adakah dia punya joining kuat ataupun tidak? Alright. Nombor 2, tentukan parameter masa, ketinggian, berat ataupun beban. Okey, untuk uji kamu punya mockup, okey, contohnya kamu mempunyai beg serbaguna, kamu boleh meletakkan beban ataupun berat sesuatu barang seperti sos cili ke, botol sos cili ke dalam beg serbaguna kamu. Okey, kalau kamu angkat beg tersebut, okey, ataupun basket tersebut, barang tersebut jatuh, maksudnya dekat situ dari segi kestabilan dan kekuatan cantuman you ada masalah. Faham tak pelajar? Alright, tentukan parameter. Okey, maksudnya dari segi masa, sama ada masa untuk kamu letakkan botol tersebut, okey, berapa minit ataupun berapa saat kamu boleh tentukan. Okey. Poin nombor 3 adalah catatkan keputusan sebagai rujukan penambahbaikan. Okey, kalau ada problem, you dah test dari segi masa, ketinggian, berat dan beban. Okey, kamu punya produk tersebut dia jatuh, botol tersebut, sos cili tersebut jatuh. Okey, dan merosakkan you punya mockup, you harus take note dan buat penambahbaikan semula, right, untuk you punya produk. Don't worry, mockup kalau dia rosak, you boleh buat kembali. Okey, dan kamu boleh tunjuk balik dekat kamu punya customer. Okey, sama ada kamu punya produk ni baik dan bagus. Alright. Poin nombor 4 adalah penambahbaikan dibuat sama ada melalui lakaran atau mengubah suai produk. Okey, you can improve you punya produk melalui drawing ataupun you change dekat produk tersebut. Okey.
Kita pergi ke penilaian model. Okey, sesiapa pelajar yang membuat model, okey, kamu tidak membuat mockup tapi kamu buat model. Okey, model ni bermaksudnya pengujian berdasarkan fungsinya. Okey, maksudnya model ni dia a few part dia boleh bergerak ataupun fully functional. Alright, ingat model dia boleh bergerak. Contohnya kamu buat basket seberguna, maybe kemungkinan besar, alright, kamu menggunakan tayar. Alright, so dia boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang. Okey, dia sama juga seperti penilaian mockup. Kamu harus tentukan parameter, masa, ketinggian, berat ataupun beban dia. Right? Catatkan keputusan sebagai rujukan penambahbaikan. Maksudnya kamu harus take note segala apa result yang kamu dapat, kamu harus take note dan buat penambahbaikan pada kamu punya produk. Okey, penambahbaikan dibuat sama ada melalui lakaran atau kamu mengubah suai produk tersebut. Okey. Pelajar, bagaimana untuk kamu membuat penilaian mockup ataupun model? Okey, kamu harus melukis ataupun menyediakan jadual seperti gambar rajah ini. Okey, kita boleh tengok dekat sini jenis ujian. Alright, dari segi ujian kekuatan cantuman, okey, dan ujian kestabilan, maksudnya stability untuk sesuatu produk. Okey, ujian kekuatan dan cantuman maksudnya how strong you punya joining of your product. Alright. Okey, kita pergi kepada ujian kekuatan cantuman. Ingat parameter tadi diukur dari segi berat, beban, masa ataupun ketinggian. Okey, untuk beg seberguna, kamu boleh fokuskan kepada beban. Okey, parameter dia adalah berat beban. Contohnya kamu menggunakan 100 gram. Okey, kamu letaklah barang yang berukuran 100 gram. Nombor 2, masa beban terletak di dalam mockup ialah selama 10 minit. Okey, kamu tengok result dia. Berjaya ataupun tidak kamu punya beg. Okey, dia akan tertembus barang tersebut ataupun tidak. Okey, maksudnya beg kamu rosak tak kalau kamu letak beban di dalam beg tersebut ataupun dalam basket seberguna tersebut. Alright, keputusan kamu boleh catat di situ, take note. Okey, sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, kalau contoh dekat sini kamu boleh tulis mockup dapat bertahan tanpa rosak selama 10 minit. Okay, you mesti take time. Alright. Sama ada dia boleh bertahan ataupun tidak. Okay. Jika menggunakan beban 100 gram. Okay. Kamu dah set ya 100 gram beban sahaja yang kamu masukkan dalam basket seberguna. Okay, kita pergi kepada ujian kestabilan. Okay, stability test. Yang pertama, parameter dia macam mana kamu ukur? Kamu meletakkan pada satu permukaan rata. Okey, sambil meletakkan barang di dalam bako seberguna tersebut. Okey, keputusan dia, apa yang kamu dapat? Kamu harus take note. Okey, selepas kamu check ataupun kamu kenal pasti, alright, mockup kamu rosak ataupun tidak. Mockup tidak jatuh. Okey, maksudnya tidak jatuh ke kiri dan ataupun ke kanan, dan dia kelihatan kukuh pada permukaan yang rata. Okey, tadi kamu angkat, okey, ujian kekuatan cantuman tadi kamu angkat you punya basket seberguna, okey, ataupun basket multi purpose basket. Alright. Tapi untuk ujian kestabilan kamu hanya meletakkan pada permukaan yang rata sahaja. Cikgu nak kamu buat latihan. Okey, cikgu ada sediakan jadual pengujian tentang produk beg seberguna kamu. Okey, cikgu nak kamu buat test. Okey, letakkan bahan ataupun letakkan barangan. Okey, dan kamu harus take note. Kalau beg tu rosak, kamu harus take note.
Okey, supaya kamu boleh buat penambahbaikan pada basket serbaguna ataupun multi-purpose basket. Alright. Okey, pelajar, sekian tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh belajar sesuatu dalam topik ini. Alright. Cikgu sediakan latihan untuk pengukuhan kamu dalam topik ini. Okey, sekian. Terima kasih.